أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar? Sidang penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan terlalu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersiaran bagi edisi Isnin 8 hari bulan Mac 2021, juga bersamaan dengan 24 Rejab 1442 Hijri. Dan tajuk yang saya kira cukup menarik untuk kita sama-sama perkatakan pada pagi ini, kita akan berbicara topik ibadat, hulurkan bantuan, dan semestinya kita bawakan sebagaimana biasa bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ceria pagi ini sebagaimana biasa. Dan Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton setia kita yang tidak pernah jemu memberikan sokongan kepada kita, mendoakan rancangan Tanyalah Ustaz, dan sebagaimana biasa kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, malu bertanya sesat jalan. Terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga ke jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita juga akan bacakan sedikit statistik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh CPRC, Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baharu dicatatkan sehingga semalam 1,683 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 313,460, manakala 3 kematian baharu dicatatkan menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 1,169 kes dan jumlah kes sembuh baharu sebanyak 2,506 kes, manakala jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 291,958. Saudara sedang penonton, marilah sama-sama kita terus berganding bahu berjuang untuk kita menangani, untuk kita berjuang menghadapi pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk kita mengharungi detik pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada ketika ini insya-Allah. Dan masya-Allah tabarakallah, pada pagi ini juga Ustaz, kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa juga menerusi sidang video yang akan kita siarkan sebentar saja lagi, iaitu kita bersama dengan Haji Samsudin Dahalan dari Nilai Negeri Sembilan, yang salah seorang yang tak boleh cerita lah Ustaz, kena tengok dulu apa yang bakal dikongsikan sebentar saya lagi, dan semestinya banyak perkara menarik yang beliau akan kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini. Dan untuk permulaan topik Ustaz, sebagaimana biasa, untuk mukadimah topik kita hulurkan bantuan, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmati Allah Da'i Anas laku moderator kita pada pagi yang berbahagia ni.
saya kepada penerbit, kru yang bertugas dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pada pagi ini kita kongsikan dalam bab ibadah, iaitu menghulurkan bantuan. Ya. Jadi alhamdulillah, di antara salah satu cara ataupun salah satu perkara yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu kita umat Muhammad ini kena saling bantu-membantu. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa orang mukmin itu kalbunyan. Orang mukmin itu seperti sebuah bangunan. Ya. Maknanya ada yang bertugas sebagai atap, ada sebagai dinding, ada sebagai lantai, ada sebagai perabot dalaman. Jadi maknanya bila umat Islam itu seperti sebuah bangunan dan ada peranan mereka masing-masing, kemudian dengan sebuah bangunan yang kukuh dan indah ini, dia mula mencambahkan kebaikan. Dalam rumah itu boleh duduk satu keluarga yang baik, kan? Ada rumah itu ada maknanya majlis yang boleh sambut tetamu. Jadi maknanya orang mukmin itu sentiasa orang yang menyemarakkan kebaikan. Ya? Dan di antara kelebihan umat Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baik umat. Yang ciri-ciri kamu adalah, pertama adalah amar ma'ruf, maknanya buat benda baik, suka benda baik dan semarakkan benda baik. Yang keduanya nahyu 'anil munkar, iaitu tak suka benda jahat, berhenti dia buat benda jahat dan cegah kemungkaran itu. Dan juga kamu itu sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mukadimah dia, saya suka nak memetik satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah. Setiap daripada sendi-sendi, kamu ini adalah boleh dibuat sedekah. Kul yaumin tat'u fi syam, setiap pagi ketika terbitnya matahari kamu ada peluang untuk bersedekah. Ta'dilu baina itsnain sedekah, kamu berbuat adil di antara kedua manusia, itu juga sedekah. Maknanya adil ni maknanya meletakkan satu pada tempat dia. Maknanya dengan sebaik-baik mengikut keadaan seseorang itu. Wa tu'inu rajul fi dabah fatahmilu 'alaiha, dan kamu menolong seseorang itu untuk naik ke kenderaan dia, juga merupakan sedekah. Atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'an sedekah, ataupun tolong mengangkat barang-barang dia, juga merupakan sedekah. Wa kalimatun thayyibatun sedekah, dan perkataan-perkataan yang baik yang menyuburkan jiwa manusia itu juga adalah sedekah. Wa kullu hutwatin tamshiha ila shalah sedekah, dan setiap langkah kamu untuk mendirikan solat juga merupakan sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqus sedekah, dan kamu membuang duri-duri di jalanan merupakan sedekah. Jadi bila kita menceritakan mengenai hulurkan bantuan, dia bukan saja tertakluk kepada keuangan. Hari ini kalau kita kata kita nak membantu hanya dengan keuangan semata-mata. Tapi sebenarnya dalam hadis Nabi SAW menerangkan bahawa umat Muhammad itu dia ada kelebihan dia, yang mana kelebihan dia semua sendi-sendi itu boleh bersedekah. Jadi ada yang disebut sebagai sedekah tanpa wang. Jadi sedekah ni tak semestinya wang. Sedekah ni tanpa wang. Contoh macam apa tadi Nabi SAW sebut, iaitu dengan cara kita menolong orang, contohnya kan. Dengan cara kita berjalan ke arah kebaikan, perkataan-perkataan kita yang kita sebutkan. Jadi maknanya ada satu bahagian boleh kita simpulkan di sini bahawa sedekah dengan wang dan sedekah tanpa wang. Okey? Sedekah dengan wang jelas, kita semua faham. Kita ada kelebihan, sama ada sedekah itu berbentuk wajib iaitu zakat, ataupun sedekah itu berbentuk sunat. Sunat ni banyak ada sedekah itu sendiri, ada infak, ada sedekah, ada hibah dia panggil, ada hadiah, kan? Jadi maknanya pemberian sunat, kan? Dan juga ada sedekah tanpa wang. Tanpa wang ni boleh kita simpulkan dengan tiga keadaan, iaitu dengan tenaga kita, kan? Dengan akal kita, maknanya dengan idea-idea, idea-idea juga merupakan sedekah, dan juga dengan dengan perkataan kita.
Maksudnya dengan tenaga kita, dengan akal kita, dengan perkataan kita. Jadi mana itu. Dan kita meluangkan masa untuk membuat satu benda yang baik. Itu merupakan sedekah. Jadi maknanya bagi kadang-kadang orang cakap, saya ni kan tak ada keuangan lebih kan, macam mana saya nak berpeluang untuk bersedekah. Sebenarnya banyak keadaan yang sedekah tanpa wang. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan hari-hari kita berusahalah untuk kita sendi-sendi kita ni melakukan sedekah. Maksudnya sekarang ni macam-macam. Contoh macam katakan hari ni kita buat kuliah pada hari ni. Alhamdulillah yang memberi mengajar, sedekah mengajar, kita yang mendengar, nanti kita catat, kita sampaikan kepada orang lain. Ilmu kan, atau kita tekan butang share contohnya kan. So maksudnya sedekah tanpa wang ni lebih luas lagi. Akhirnya kita mengatakan bahawa tidak ada satu orang pun yang tak ada peluang untuk bersedekah. Kan? Semuanya ada. Cuma bezanya apa? Ilmu. Kita faham ini sebagai sedekah, maka kita berusaha kan, maknanya untuk menyemarakkan kebaikan itu. Itu sebagai mukadimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya kira satu pembukaan yang cukup menarik daripada Yang Berbahagia Ustaz. Dan bila mana kita berbicara tentang hulurkan bantuan, yalah, kalau dalam istilahnya macam cantik ni subjektif Ustaz. Jadi bantuan ni pun dia macam subjektif juga, kurang lebihnya begitulah. Sebab kadang-kadang ada orang tak mampu dari sudut keuangan dan dia mampu dari sudut bantuan tenaga dan sebagainya. Dan masya-Allah tabarakallah Ustaz, ada satu persoalan yang kadang-kadang tu bermain di minda kita. Pemberian ataupun sebarang bantuan yang kita berikan itu dalam keadaan adakah salah untuk kita mengharapkan balasan kembali kepada apa yang kita berikan? Sedikit komen daripada Ustaz. Okey. Jadi pertama sekali kita kena faham di sudut ikhlas kan. Sudut ikhlas Jadi maknanya apabila kita memberi, kata hadis Nabi SAW, seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Okey. Tapi selaku kemanusiaan, Islam tak nafi kemanusiaan. Betul. Islam tak nafi kemanusiaan. Selaku kemanusiaan, orang berbuat baik tapi hatinya akan lebih gembira kalau orang yang dia buat baik itu pandai untuk menghargai dia. Contoh macam dalam satu hadis Nabi SAW menyebut bahawa man la yashkurun nas la yashkurullah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hadis ini ada? Hadis ini untuk kita perasan ataupun untuk kita peka bahawa setiap kali orang berbuat baik kepada kita, kan, dia tu sendiri sama ada dia perlukan ucapan terima kasih ataupun tidak, kita tak tahu. Betul. Ada orang tak perlu pun. Ada orang memang dia lebih termotivasi kalau orang ucap terima kasih. Alhamdulillah. Maksudnya kalau dia ucap terima kasih, alhamdulillah lebih termotivasi. Dan sebab itu Nabi kata, maknanya apa? Nabi kata ucapkan terima kasih. Kan? Ucap terima kasih. Okey. Kemudian yang keduanya, apabila kita berbuat baik, bak kata orang Melayu kita kan, orang berbudi kita berbahasa. Betul. Maksudnya orang memberi kita merasa dan kita ucapkan benda-benda yang baik pada dia. Ataupun kadang-kala hari ini kita juga berbuat baik pada dia. Soal dia perlu ataupun tidak itu soal lain. Tapi kita panggil sebagai saling berbuat baik. Itu yang disebut sebagai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya bersama-sama kita saling menolong pada benda-benda kebaikan. Jadi katakanlah satu orang bagi hadiah kepada kita satu hari nanti kita ingat kita pun bagi hadiah pada dia. Dia perlu ke tak perlu itu urusan dia. Betul. Kan? Tapi kita pandai berbudi juga. Kan? Taklah orang je bagi kat kita, kita tak begitu orang kan. Kita pandai berbudi Okey. Bagi kita pula, adakah boleh kita mengharapkan balasan? Okey. So jadi maknanya setinggi-tinggi balasan adalah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tak pernah rugi untuk orang yang bersedekah. Betul. Saya nak bawa sebuah hadis Nabi SAW sebut bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah itu pasti akan dibalas 10 kali ganda di dunia bukan ke akhirat. Ke akhirat pahala sudut pahala sampai 700 kali ganda. Di dunia 10 kali ganda. Allah. Saya ada satu kisah menarik untuk saya kongsikan. InsyaAllah. Tapi macam tak tahu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Kita berhenti sebentar. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambung kisah Ustaz tapi kita nak berehat seketika. Biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Begitulah bidalan pepatah Melayu kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz. Kisah ataupun penceritaan yang kita dengarkan sebentar tadi yang ingin disampaikan oleh bagi Ustaz untuk topik kita pada pagi ini, hulurkan bantuan. Dipersilakan Ustaz. Okey, seperti mana saya sebut tadi bahawa dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi menyatakan bahawa as-sadaqatu bi'ashri amthaliha. Sedekah mesti akan dibalas 10 kebaikan. Kan? Jadi ada banyak kisah-kisah dari sahabat, tabi'in. Tapi saya nak cerita sikit pengalaman saya. Waktu guru saya ajar benda ni, guru saya kata buat sedekah dan sebenarnya kita boleh ambil pen, ambil kertas, tengok sama ada 10 kebaikan ataupun 10 kali ganda Allah bagi. Kan? Saya ada sedikit pengalaman, ibu-ibu, kakak, ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu ketika saya ada program di Mesir, ini cerita lama saya, ini dalam tahun 2000. Saya ada program di Mesir. Jadi waktu tu saya ada urusan di Mesir. Kemudian saya nak pergi ni, maknanya tentulah di rumah kena ada keperluan-keperluan perlu ditinggalkan. Waktu tu kita pun baru lepas belajar dan sebagainya. Tak adalah ada kelebihan keuangan yang banyak. Okey. Jadi satu hari sebelum saya pergi Mesir tu, saya ada menziarah satu orang. Anak dia nak sambut hari jadi. Saya pun tanya dia nak hadiah apa. Kan? Dia kata nak hadiah basikal. Kan? Jadi moral of story dia pertama, kalau nak hadiah bagi jangan tanya. Budak-budak sekarang dia pada demand. Permintaan dia luar biasa. Okay. Saya pun okeylah letakkan kepala je lah benda tu. Jadi saya nak pergi tu, nak siapkan barang-barang untuk di rumah. Saya pergi ke satu pasar raya. Kebetulan di tepi pasar raya tu ada kedai basikal. Okay, jadi pun saya tanya, basikal apa? Waktu tu saya ingat lagi, dalam 250. Saya tawar-tawar, 230 boleh lah. Boleh lah, cincai lah, 230. Kata. Saya fikir, okey, walaupun waktu tu tak banyak, tapi keperluannya tengah banyak. Kat sana ada keperluan, dekat rumah ada nak tinggalkan. Kan? Jadi saya pun kata, tak apalah, nak sedekah lah. Nak sedekah. Okey, elok saya putuskan hati saya nak sedekah. Saya kata, okey, tolong siapkan. Saya pergi beli barang, saya datang nanti. Maksudnya, saya bayar, saya ambil lah. Okey. Telefon saya pun bunyi. Allah. Okey. Jadi saya pun angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan cerita ada urusan ke Mesir. Yelah, ada urusan kat sana apa semua. Hati saya tak tahulah Ustaz. Saya nak taja submit tiket. Tiket berapa Ustaz? Waktu tu tiket 2,300. Tak apa Ustaz. Saya bayarkan tiket Ustaz. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kakak saya sekalian, saya terus teringat hadis ini. Kan? Iaitu as-sadaqatu bi'ashri amsal. Sedekah mesti dibalas 10. Saya yakin kejap lagi, cuba bagi feedback dekat kita, saya rasa tidak sedikit orang rasa benda ni. Kan? Bila kita memberi sebenarnya di dunia lagi tau, bukan cerita di akhirat berganda-ganda lagi lah. Di dunia lagi Allah akan balas. Sebab itu selepas daripada itu saya sering cerita, saya kata sedekah ni jangan kita berkira lah. Maksudnya sedekah, Nabi sebut, Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap melainkan wahyu yang dikurniakan kepada dia. Kalau kita bagi, kita ikhlas, sampai guru saya kata ambil pen tulis, dia kata kan, kita akan nampak sama ada 10 kali ganda atau 10 kebaikan Allah bagi. Mungkin 10 kebaikan, anak-anak SPM tiba-tiba macam dia senang je jawab. Alhamdulillah. Isteri sebelum ni macam garang bukan main, tiba-tiba lembut kan. Kita tak tahu apa kebaikan Allah nak bagi. Ataupun bagi, tapi janganlah lagi tunggu, bagi RM1 lagi. Tunggu dapat RM10. Bila RM10 dapat ni. Allah Akbar. Tapi mungkin ni macam begitu. Dan mungkin juga maksudnya 10 kebaikan. Tapi boleh tulis. Sebab apa? Benda-benda iman ni kita boleh uji. Seperti mana Nabi Ibrahim AS ketika dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Kaifa tuhyil mauta?" Macam mana kau menghidupkan yang mati? Maka Allah kata, afala tu'min, engkau tidak beriman ke? Tapi litatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati aku. Jadi benda-benda iman ni kita boleh, antara ni kita boleh cuba. Maksudnya, kita tengok dan bagaimana kita cuba lihat Allah Subhanahu Wa Taala tu memberikan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita tengok kan sekarang hari ni, menyebut mengenai memberi dan merasa kita dirahmati, bukan saja kita orang Islam tau. Maknanya orang-orang yang bukan Islam, kalau tengok macam orang-orang yang mempunyai kelebihan keuangan atau harta yang lebih ni, antara dia selalu cakap, kau kena memberi.
memberi itu kau rasa maknanya blessing ataupun rahmat kepada Allah SWT, maknanya pada Tuhan. Tapi pada kita orang Islam Allah yang bagi. Betul. Dah hadis Nabi jelas mengajar benda itu. Sebab itu mengenai hulurkan bantuan, maksudnya kita akan tengok macam mana Allah merahmati kehidupan kita. Banyak lagi kisah-kisah nanti insya-Allah kita kongsi. Insya-Allah, tabarakallah, satu kisah yang cukup menginspirasikan. Insya-Allah, tabarakallah, saya pun nak rasa sekali Ustaz nak kena bagi juga. Tapi bantuan tu dari pelbagai arah, bukan keuangan semata-mata balasan kepada kita, insya-Allah. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang pertama di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Seperti sedia maklum bantuan itu ni apa yang disebut di Ustaz tadi ya. Bantuan ni orang kata cara terang-terang pun ada yang buat, ada cara yang sembunyi-sembunyi pun ada. Jadi contohnya macam sahabat-sahabat Nabi, macam apa dermawan kita pun sedia maklum Abdurrahman bin Auf yang dijanjikan syurga, seorang dermawan yang cukup banyak menderma ya Ustaz ya. Ustaz lebih faham ya. Jadi mereka dulu menderma tidak macam kita sekarang ni Tuan Haji. Ni Ustaz, kadang-kadang mereka menderma masa dulu mana ada media nak diwar-warkan. Jadi sekarang ni kadang-kadang kita ni menderma masuk TV, masuk semua cek besar-besar Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, apakah kaedah ataupun cara terbaiklah Ustaz yang paling afdal menderma menghulurkan bantuan, atau secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Sama ada terang-terangan ataupun terbuka, yang pastinya jawapannya dipersilakan Ustaz. Okey. Insya-Allah, tabarakallah. Okey. Untuk peringkat awal atau maksudnya secara umum dia, okey, disuruh kita ni kalau kita memberi, kata hadis, tangan kanan memberi, tangan kiri itu tak tahu. Bukan maksudnya secara zahir kita beri, kita jorok kanan. Tapi nak ceritanya, maknanya memberilah dengan cara yang kita dengan Allah saja tahu. Terbaik. Sebab apa? Nak jaga hati kita kita dengan Allah. Itu secara umum dia. Tapi hari ini kita lihat ada orang yang membuat kebaikan, ditunjuk dekat sosial media untuk diperlihatkan dan sebagainya. Adakah benda itu salah ataupun tidak? Benda itu tak salah. Okey, mana pada umumnya, prinsip umumnya, sebab itu maknanya biasanya jangan ditunjuk untuk menjaga hati kita, untuk jaga hati. Itu prinsip umum dia. Sebab itu hari ini ramai kita di luar sana, maknanya kita buat kebaikan, saya yakin ramai sangat, dan kita tak tunjuk pun. Betul. Dan bukan bermaksud kita tak tunjuk di sosial media, kita punya usaha itu tidak penting dan tidak besar. Maknanya besar, sangat besar dan sangat memberi kesan kepada orang dan sebagainya. Allah tahu dan Allah akan memberi kebaikan. Tapi ada satu orang yang maknanya menunjukkan di sosial media dan sebagainya, adakah salah ataupun tidak? Tidak salah. Tidak salah dengan syarat pertama dijaga hati dia. Betul. Jaga hati Sebab bila kita terdedah dengan benda itu, takut di hujung-hujung tu dia ada unsur-unsur takut. Sebab benda hati ni bukan macam benda luar. Benda luar luka nampak. Benda hati ni ada perasaan riak ke apa semua, itu jaga. Minta Allah tolong lindung, minta kawan-kawan tolong ingatkan, biar ada guru yang menasihati kita. Maksudnya sentiasa menasihati kita. Jadi maknanya kalau nak tunjuk tak ada masalah, tapi pertama hati kena jaga. Yang keduanya bersedia dengan dua keadaan. Yang pertama akan ada orang yang hasad dengki. Sebab dalam hadis Nabi sebut kullu dzi ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat, memberi tu nikmat akan dihasad oleh manusia. Maksudnya kalau kita tunjuk, pertama jaga hati, prinsip pertama. Yang keduanya maknanya kena bersedia. Bersedia apa? Bersedia untuk kita ni maknanya orang hasad kita. Itu kena faham daripada awal. Akan orang katalah apa semua, maknanya ataupun orang hasad dan sebagainya. Okey. Yang keduanya apa? Yang keduanya akan ada ujian hati yang datang. Betul. Kita jaga. Tapi orang ujian hati datang. Jadi maksudnya sebab itulah kalau dia kata kita memilih untuk menunjuk, bersedia. Hati jaga, yang keduanya bersedia untuk dua keadaan. Pertama, akan ada orang hasad dengki. Yang keduanya, akan ada ujian-ujian yang datang. Apa ujian tu? Itu kita tak tahu, tak dijelaskan. Tapi maksudnya kadang-kadang ujian tu ujian hati. Kadang ujian tu ujian orang yang mendesak sampai kita pun rasa macam apa nak mendesak sangat ni kan. Ada orang kadang-kadang
manusia kan. Kita bagi, kita jadi baik. Betul. Kita tak dapat, orang tu tak dapat, musuhi kita pula. Masya Itu Allah. betul-betul ujian yang datang dalam membuat kebaikan ni kan. Lepas tu cara terbaik adalah maksudnya sentiasalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati kita untuk Allah bimbing kita. Itu cara terbaiklah. Sebab kita buat baik pun untuk persediaan akhirat kita. Jadi kita perlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa doa supaya Allah pelihara kita. Wallahu a'lam. Risikonya tetap ada Ustaz. Risiko kebarangkalian nak menuju ke arah-arah dia kata apa, orang dengki tu besar juga. Tapi sebab tu kita kena banyak minta berdoa dan juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala pelihara hati dan juga niat kita insya-Allah. Dan Ustaz, soalan pertama di laman rasmi Facebook yang bertanya, Rahizah sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz daripada sudut perspektif Islam. Yang mana kita patut dahulukan untuk menghulurkan bantuan antara mak ayah, adik-beradik, ipar duai, jiran tetangga, sedekah kepada fakir miskin atau menghulurkan bantuan kepada pembinaan masjid atau surau yang mana kesemuanya itu memerlukan pertolongan dan juga bantuan. Terima kasih Kak Zah dari Chenuk Pahang bertanya Ustaz. Okey. Ini dipanggil fiqh aulawiyat. Maknanya dalam satu perbahasan fiqh ada disebut fiqh aulawiyat, maknanya dua-dua ni bagus. Mana nak didulukan? Diutamakan. Mana nak diutamakan? Okey. Jadi itu ilmu dan panduannya ada. Maknanya fiqh aulawiyat ni fiqh mana nak didulukan. Okey. Sekarang ni kita ada dua. Kita ada sedikit duit, ada untuk masjid pun perlu, ada untuk adik-beradik pun perlu juga. Okey. Jadi mana nak didahulukan? Okey. Kalau dalam pada pertimbangan kita tengok adik-beradik kita. Okey, dia tak ramai orang tahu, pengeluaran tak tahu, tak ramai orang tahu dia susah. Kita saja yang tahu, adik-beradik kita, mak ayah kita, maknanya orang sekeliling kita dia susah. Masjid ni pengeluarannya banyak. Kita pun suka nak masjid dan sebagainya. Betul. Jadi daripada fiqh aulawiyat, dulukan adik-beradik kita, saudara-saudara kita. Jika ini pertimbangan antara kedua yang kita hanya ada cukup-cukup je untuk bagi salah satu daripada keduanya. Maknanya sebab apa? Adik-beradik, mak ayah, orang tak kenal. Belum tentu kita tak bagi kepada dia, orang lain boleh bagi. Belum tentu. Tapi masjid ramai yang boleh bagi. Itu kalau tak ada pilihan yang memang duit cukup-cukup, kemudian kita cuba nak pilih, terpaksa pilih antara dua. Itu fiqh aulawiyah. Semasa dulukan adik-beradik, dulukan maknanya orang sekeliling kita yang mungkin dia lebih terdesak. Maknanya ketika itu, mungkin makan ke, apa ke dan sebagainya, terutamanya sekarang kan. Dalam keadaan ramai orang susah, tak ada kerja dan sebagainya. Begitu, wallahualam. Allahu akbar. Ditambah lagi pula dengan pandemik COVID-19 yang melanda ni Ustaz, masya-Allah dia sedikit memberikan tamparan dan juga ujian yang begitu hebat Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan bila berbicara tentang pemberian atau hulurkan bantuan ni Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya di Facebook, KC namanya KC, 4 kali KC Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tangan kanan memberi, biarlah tangan kiri tidak mengetahuinya. Jika kita menghulurkan bantuan, apakah patut kita diam-diamkan? Terkadang kita tidak mahu memalukan mereka yang memerlukan bantuan. Bagaimanakah cara yang sepatutnya kita lakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah tabarakallah. Biar tahu jangan keliru. Kadang-kadang bila kita bagi Ustaz, ada orang dia mengambil pendekatan, dia kaburkan muka orang yang menerima bantuan tersebut. Mungkin sedikit komen Ustaz. Okey, daripada soalan ini kita boleh faham soalan ini bukan kita panggil sebagai binary question. Binary question tu boleh ataupun tak. Maksudnya 50-50. Dia bukan binary question. Dia kena satu analisa kematangan bagi kita yang memberi. Kadang-kadang ada kita suka nak menunjuk. Tunjuk tu untuk iktibar orang. Betul. Tapi dalam keadaan setengah-setengah keadaan dia mengaibkan orang tu. Kau terpapar muka dia dekat media sosial kan. Dan kadang-kadang pula bila kita memaparkan maknanya demikian itu menyinggung. Okey, katakan hari ini saya kenal dai. Dai duduk dekat mana? Saya Rawang. Oh, dekat Rawang contoh kan. Katakan ada satu orang yang duduk dekat Rawang. So dah tentu dai sebagai orang Rawang lebih kenal orang itu. Betul. Saya datang di Rawang,
saya tiba-tiba bagi macam seolah-olah dai tak hiraukan orang itu. Betul. Jadi maknanya benda-benda demikian ni kita kena jaga juga. Contoh kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada zakat, ada ketua kampung, kita ada pihak berkuasa tempatan kat situ. Betul. Jadi kita yang tiba-tiba datang meredah di situ, mungkin maksudnya bagus niat kita. Kita pun paparkan untuk orang bantu, tapi kadang-kadang menyinggung. Saya pergi Kerawang, saya kata, oh ini orang susah apa semua. Bukan dai ada dekat sana ke? Allah Kan maknanya dia bukan saya memalukan orang. Air muka saya lah, air muka. Bukan malukan orang yang menerima itu, tapi orang yang sekitar situ. Sebab itu kematangan penting. Dia berkaitan dengan kematangan. Bagus, semua bagus. Niat orang memberi bagus, nak tunjuk tu bagus sebagai iktibar dan sebagainya. Tapi kita kena jaga juga di sudut itu. Itu maknanya kematangan. Kematangan. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kan tidak ada manusia sempurna. Jadi maknanya kadang-kadang kita nak buat benda itu terlepas pandang benda ni. Sebab itu belajarlah. Belajar, maksudnya teruskan usaha, jangan berhenti. Sebab itu kita tidak berhenti pula. Tapi maksudnya bekerjasama dengan orang tempatan. Kan? Sebab ada orang kadang-kadang kita bantu satu orang itu, yang kita datang sekali-sekala, orang itu sebenarnya dah dibantu bertahun-tahun oleh orang lain. Berkali-kala. Tapi memang jenis dia tu tak nak usaha. Orang di situ semua tahu. Peminta tegar. Peminta tegar kan. Kita datang seolah-olah macam Dai Anas tak buat apa-apa kat dia. Contoh kan. Lembaga zakat pun dah kenal. Lembaga zakat pun dah kenal. Itu kadang-kadang itu saya kata kematangan. Dan dalam buat kebaikan ni, saya suka nak ibaratkan kita bukan superhero lah. Kita biar macam kalau sebudak-budak Avenger. Avenger ni mana kebersamaan. Sama-sama saya dan Dai Anas sama-sama kita buat. Kita ajak orang lain dan sebagainya kan. Supaya apa? Supaya macam tadi lah, tidak memalukan setengah pihak dan sebagainya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah, banyak lagi akan kita kongsikan dan kita bicarakan dalam topik kita hulurkan bantuan. Kita berehat seketika. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Kita berbicara topik ibadat, hulurkan bantuan. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala terus menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 1-800-88-1677 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa tekan butang kongsi bagi yang menonton menerusi FB Live. Kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook, Mar WKN yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis yang menyatakan tidak akan dikurangi harta dengan sebab bersedekah. Mengapakah? Persoalannya, mengapakah seseorang itu masih tetap merasa takut dan rugi untuk menghulurkan bantuan? Adakah orang yang menghulurkan bantuan hatinya bersih dan sentiasa ingin menolong tanpa mengira kaum, tanpa rasa rugi atau riak? Mohon penjelasan Ustaz, biar tahu jangan keliru Ustaz. Okey, berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa Nabi menyatakan mana qasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan bersedekah. Ini perbezaan antara sifir, dipanggil sifir matematik dengan sifir agama. Okay, sifir matematik saya ada dua, saya bagi satu pada dai, saya satu, saya tinggal separuh. Saya separuh. Sifir agama tak, saya bagi dai satu, saya dah tinggal separuh. Allah bagi 10 dekat saya. Itu sifir agama. Jadi sifir agama ni, kita kadang-kadang ada benda yang tak boleh nak fikir dengan logik. Benda tu kadang tak kira. Contoh senang mudah lah. Dan sedang penonton dan rahmat Allah sekalian kan. Hari ini katakan kita lepas solat subuh tadi. Kita dengar Tanyalah Ustaz. Maksudnya
kemudian kita nak sembahyang duha, habis lebih kurang 8 setengah kita nak sembahyang duha. Katakan sedang kita dengar tanya ustaz ni, maaf ni contoh, maaf saya sebut katakan kita terkentut lah kan, ataupun terbuang angin kan. Logik dai, ibu-ibu kakak saya sekalian, maksudnya kita terkentut, saya sebut terkentut ataupun buang angin, patutnya punggung punya kerja, punggung kena basuh. Betul. Tapi kenapa nanti nak sembahyang duha, kita ambil uduk mana anggota dia? Muka, tangan, kepala, kaki, punggung langsung tak basuh. Malah kita kata, aku tanyalah ustaz sembahyang duha ni, kau buat hal pula. Aku cebok kau macam tu kan. Kita memegang aurat yang membatalkan wuduk, kita kena ambil wuduk sekali lagi. Jadi sipir agama kadang-kadang kita disuruh untuk cek logik, kalau tak dapat maksudnya kita kena sabar. Betul. Dalam bab sedekah sama juga. Maksudnya sedekah kadang-kadang tak dapat logik dia, mana Allah nak ganti? Mesti Allah akan ganti. Mana qasal malu min sedekah. Tidak akan berkurangan harta tu dengan bersedekah. Adakah orang tu ikhlas ke hati apa semua? Orang dah bagi, paling kurang orang bagi tanpa kira kaum dan sebagainya, dia ada nak melihat kesusahan orang. Maknanya bagus sangat sifat itu. Dan sebenarnya benda yang boleh kita contohi, yang benda-benda memberi ini tanpa kira kaum dan sebagainya, menyebabkan kita peka kepada kesusahan orang. Betul. Sebab manusia itu sendiri maknanya dia sama ada di Islam ke tak Islam ke, tapi dia tetap manusia. Dia ada kesusahan dia. Kita pergi, kita tanya khabar, itu sifat sangat bagus. Dan mudah-mudahan macam saya sebutlah, bila kita tunjukkan kita buat benda baik, jaga hati itu je. Dan minta Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing kita supaya kita ni sentiasa ikhlas dan terus dibagi semangat untuk terus membantu orang lain. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Masya-Allah. Sifirnya begitu Ustaz. Masya-Allah. Kadang-kadang tak boleh difahami dengan logik akal kita. Baik. Dan bila berbicara juga tentang pemberian ataupun sedekah Ustaz. Tadi Ustaz berbicara dah tentang keutamaan siapa yang perlu didahulukan. Jadi pula ada masalah yang contohnya seorang pelajar yang mungkin dia mempunyai hutang-hutang dengan kawannya, hutang-hutang pembelajaran dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama ingin memberikan bantuan dan juga sedekah. Mungkin ada keutamaan di situ yang perlu didahulukan. Okey, ini juga kita sebut sebagai fiqh aulawiyat. Maksudnya mana nak dulukan? Hutang ke atau kita nak bersedekah? Okey, hutang ni pun banyak jenis. Betul. Kan? Ada hutang yang agak terdesak untuk bayar. Contoh katakan kita janji dengan satu orang, okey 2 minggu lagi saya bayar. Dalam 2 minggu tu kita pun dapat satu keuangan. Aku ni nak bersedekah ke ataupun nak bayar hutang ni? Jadi itu dipanggil fiqh aulawiyat. Mana keutamaan dia? Kalau hutang dia jenis yang memang kadarnya segera, kita dah janji orang tu pun juga ada keperluan lain, maka dulukan bayar hutang. Kan? Tapi kalau dia katakan hutang tu hutang yang banyak bertangguh, contoh sekarang ni kan orang beli kereta, beli rumah sebagainya. Okey, bulan depan kena bayar ni, bulan depan kena bayar ni. Ada lebih nak bersedekah, boleh bersedekah bagi hutang-hutang yang tidak dipanggil tidak segera lah. Tapi kalau berkaitan manusia, orang tu pun nak bayar apa semua, maka kita wajib menunaikan hutang kita dulu. Sebab sedekah hukumnya sunat. Betul. Membayar hutang hukumnya wajib. Wajib. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas di situ. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya, Haji Tukinun di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dan Dayanas. Haji Tukinun ya, tadi dah cakap. Ya, silakan Haji. Okey, soalannya Ustaz. Di zaman penyakit ni, pandemik COVID-19, ada orang banyak tak kerja, duit tak ada Ustaz. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz atau cadangan. Apakah derma-derma atau bantuan lain yang kita boleh bagi selain daripada wang? Sebab wang nak pakai sendiri pun tak cukup Ustaz. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Itu soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Orang kata pun nak bagi banyak pun kita pun tak banyak Ustaz ada. Jadi ada lagi kat situ perasaan tu Ustaz. Jadi mungkin ada jawapan kepada persoalan tu. Okey, kita nak bagi duit mungkin tak ada. Sekarang ni COVID dan sebagainya. Okey, apa yang boleh kita sedekah? Berdasarkan hadis yang kita bacakan di awal perkongsian kita, setiap sendi anak Adam tu boleh bersedekah. Okey, apa contoh yang lebih spesifik? Okey, kita boleh pergi masjid contohnya. Dan kita khidmat tenaga kita untuk 1 jam basuh tandas masjid dan juga vacuum masjid dan surau-surau. Jadi hari ini mungkin kerja tak ada dan sebagainya, tapi kita yakin bila kita bersedekah, Allah akan balas baik pada kita. Pergi masjid contohnya kan, okey aku nak wakafkan waktu aku dan tenaga 1 hari 1 jam contoh.
pergi rumah anak yatim contohnya, kan? Pergi rumah orang susah contohnya. Okey, hari ini katakan kita nak khidmat untuk masak contohnya. Kita tahu kita masak tak berapa sedap, potong-potong. Sebab kadang orang perlukan bantuan potong-potong, rewang kan. Lebih spesifik lagi. Atau apa? Ataupun di dalam rumah kita contohnya hari ini katakan kita bantu isteri kita, kita bantu suami kita. Sebab sendi-sendi itu menolong, dalam hadis Nabi sebut merupakan sedekah. Apa lagi contohnya? Contohnya kita pergi ke sekolah tahfiz. Kita khidmat untuk kalau budak tahfiz kadang-kadang habis dia mengaji menghafal Quran, saya nak bantu untuk tolong kemaskan Quran. Kan? Contohnya kan. Tolong basuh sejadah. Allah. Kita pergi ke seseminyak macam tu kan. Ada telekung-telekung. Kadang-kadang telekung-telekung tu dah betul lah sebagainya. Saya khidmat untuk tolong basuhkan. Setiap 2 hari saya akan basuhkan contohnya. Jadi maknanya selain daripada duit tu banyak benda-benda yang kita boleh buat kan yang sekeliling kita. Sebab tu bila kita faham benda ni, kita gerakkan, kita fikir, kita gerakkan tenaga kita, apa yang aku boleh nak buat bantu pada hari ni kan. Orang sebelah kita dan maknanya orang sekeliling kita, mungkin mak ayah kita, mungkin rumah-rumah kebajikan, mungkin surau, mungkin masjid, mungkin sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Jadi maknanya kita gerakkan dan semua itu dikira sedekah. Dan apabila sedekah, macam mana saya sebut dalam hadis tadi, as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah mesti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Allah akan balas kita. Mungkin dalam bentuk keuangan, kesihatan, begitu juga dengan peluang-peluang mungkin. Itu Allah saja yang tahu. Tapi mesti kebaikan-kebaikan itu diberi insya-Allah. Allahu Akbar. Hanya kepada Engkau kami menyerah dan hanya kepada Engkau tempat kami memohon pertolongan. Itu antara permintaan kita setiap hari. Masya Allah, banyak kali kita minta, berulang-ulang kali kita minta supaya tidak ada lagi tempat kita mengadu dan bermohon melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah tu Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kalau kita raikan lagi Ustaz, kalau boleh, dengan izin Ustaz, sahabat kita yang bertanya di laman Facebook Ram Desaru bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ungkapan begini selalu kita dengar. Hari ini saya tolong awak, esok awak pula yang menolong saya. Masihkah ada keikhlasan jika ada yang berniat sedemikian? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Okey. Pertama sekali, macam saya masih sebut tadi, maknanya Islam tak nafi kemanusiaan. Selaku kemanusiaan kadang-kadang kita berbuat baik. Okey, tapi maksudnya ada juga mudah-mudahan Allah nanti datangkan orang bantu kita kan. Kalau dia kata sebagai harapan-harapan tak ada masalah sebagai manusia. Kita bukan robot tau. Macam sehala mesti butang delete terus. Kita lupa terus. Kita manusia kadang-kadang teringat dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita dulu aku pernah bantu dia kan. Sekarang aku susah dia orang dibuat tak tahu je. Itu kemanusiaan. Itulah sulaman benda yang ada ke hati kita yang kita jaga jangan sampai menjadi satu kemestian dan syarat pula. Kalau kemestian ataupun syarat, maksudnya dari sudut keikhlasan tu Allah Maha Pengasih, taklah hilang langsung. Tapi mungkin kalau ganjaran tu mungkin 100, mungkin 60 macam gitu. Allah SWT Maha Pengasih, taklah seolah macam orang minta balasan langsung kau tak ada kebaikan, langsung tak ada pahala. Tak. Allah tu Maha Pengasih. Tapi mungkin kalau anda kata 100%, mungkin pahala tu tinggal 60%. Kan? Dalam hadis kan Nabi, dalam Quran Allah pernah menyebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Maksudnya ada benda-benda yang pahala tu 100% ada, 100% hilang. Ada kadang-kadang Maha Pengasih Allah, dia ada kurang tapi Allah tetap pengasih. Kita nak buat benda baik pun dah bagus, mudah-mudahan Allah bantu. Dan sudut kemanusiaan tu, maknanya kita manusia kan ada kadang-kadang kelemahan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah fa'fu anna, maafkan kita. Kan? Sebab tu kalau kita duduk antara dua sujud kan, kita minta kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, maafkan aku. Kita mula minta dengan Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Rabbighfirli ni maknanya kita buat dosa, kita tahu itu dosa, kita minta maaf pada Allah. Wa'fu anni, kita minta maaf pada dosa yang kita tak perasan ataupun kelemahan yang kita tak perasan. Macam tadi lah,
Kita sedekah bagus dah, tapi nanti kau tolong aku pula. Allahu Itu Akbar. wa'fu anni tu. Allahu Akbar. Dia kasih sayang Allah tu, itu wa'fu anni. Manusia dia kadang ada perasaan demikian. Islam tak nafi kemanusiaan dan kita minta itu, sebab tu banyakkan doa. Baik. Rabbighfirli wa'fu anni. Rabbighfirli wa'fu anni. Dan dalam sembahyang tu ada rangkaian tu. Allahu Akbar, hebatnya, masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi pemanggil di talian pada ketika ini, Haji Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i dan semua warga kerja TV3, TV9 dalam rahmat Allah SWT. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, soalan saya sini ada 2 soalan ringkas, Ustaz. Ya. Yang pertama saya tanya Ustaz, apakah dengan menghulurkan bantuan khususnya kepada kedua ibu bapa adalah salah satu daripada jalan pembuka pintu rezeki? Yang kedua, apakah kelebihan dan keistimewaan bagi orang yang pemurah yang sentiasa menghulurkan bantuan? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut soal ibu bapa, Ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Dan juga bagaimana penjagaan Allah, bagaimana Allah memuliakan orang yang masya-Allah, asal ada orang susah bantu, asal ada orang susah bantu, asal bantu ada orang susah. Lebih kurang je lah, Ustaz. Jadi mungkin sedikit komen dan gambaran daripada Ustaz. Okey, yang pertama sekali memang bahawa sedekah merupakan salah satu pintu rezeki. Allah bukakan pintu rezeki kepada kita. Okey. Jadi kadang-kadang takdir-takdir yang baik ni dia datang antaranya dengan sedekah. Hidup kita ni kita perlukan takdir yang baik, kan? Sebab kita tak tahu apa depan kita. Saya pernah satu nak ingat 2018 kan. Saya ada program dekat Kuala Selangor 2018 tak pernah terjangka, kan? Saya keluar daripada rumah tak terjangka, kan? Rupanya petang saya akan aksiden yang bak kata orang tutu kita bujur hidup lah dengan takdir Allah, kan? Bas terbabas ke bahu jalan, dia panik, dia tarik, maksudnya lompat ke jalan sebelah. Kan? Saya kereta pertama, patah 3, rusuk 2, kat belah punggung 1, tak boleh berjalan berbulan. Belakang meninggal. Dia 3 kereta belakang meninggal. Jadi maknanya bayangkan dia hanya orang panggil split second ataupun 1 saat je benda itu. Takdir-takdir yang baik kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya adalah dengan bersedekah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut tidak ada yang dapat merubah qada ni, antaranya doa, antaranya sedekah. Sedekah tu Allah Subhanahu Wa Taala boleh maknanya memberi takdir-takdir yang baik pada kita. Jadi maksudnya memang dia membuka pintu rezeki, dia adalah sebagai takdir-takdir yang baik pada kita. Lepas tu ikhlaskan niat, sentiasa memberi. Ujian tetap ada. Jangan ingat kita buat baik itu ujian tak ada. Ujian tu tak ada. Tapi maknanya Allah akan beri jalan keluar bagi masalah. Ada keistimewaan dia, antaranya ada pintu-pintu sedekah dekat syurga nanti bagi orang yang ikhlas bersedekah, silakan masuk daripada pintu syurga ini. Dan jadi mudah-mudahan maknanya orang yang suka untuk sedekah tu bukan saja di dunia, kan, di dunia Islam adalah agama dunia akhirat. Betul. Di dunia lagi Allah akan bagi, di akhirat lebih-lebih lagi. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bila mana sebut tentang, tadi ada juga soalan bertanya tentang ibu bapa ni pintu rezeki, sebagaimana Ismail Maisa bertanya tadi. Cumanya ada satu persoalan juga, terkadang ibu bapa mungkin kejauhan di kampung dan sebagainya, mungkin tidak sukar untuk memahami situasi sebenar yang berlaku kepada si anak tadi, dan dia meminta untuk diberikan wang dalam keadaan yang mungkin sedikit lebih daripada biasa. Dalam keadaan itu, adakah dikira derhaka seandainya dia tidak memberikan wang sebagaimana yang dipinta? Mungkin sedikit komen dari Ustaz. Sebenarnya tidak dikatakan derhaka dalam 3 keadaan. Yang pertamanya benda-benda berakidah tak derhaka, benda-benda hukum hakam tak derhaka, dan benda-benda akhlak Islamiah tidak derhaka. Dalam bab ni, dalam bab hukum hakam lah. So maksudnya kita memberi semampu yang boleh. Kadang-kadang memang berlaku salah faham. Itulah kehidupan dan ujian manusia tu. Kita memang dah ada kekurangan. Katakanlah mak ayah ada kesusahan, kita nak bagi pun tak ada kemampuan. Mungkin mak ayah marah, tapi Allah tahu. Dalam kadang kita dilema, kita pun tengah ada kesusahan. Mungkin mak tak tahu kita tengah kena berhenti kerja. Mak ayah tak berhenti kerja, tapi dia juga ada keperluan dia. Adik-beradik nak dibesarkan. Dulu dia maknanya jual tanah, jual kambing, jual lembu untuk sekolahkan kita sampai universiti, kan. Jadi maknanya adik-adik bawah ada lagi. Jadi kita dalam dilema.
So dalam keadaan begini, kadang-kadang hidup kita memang penuh dengan dilema. Maknanya selesaikan kewajipan kita semaksimal yang mampu. Allah. Yang tak mampu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Kan? Maknanya kadang-kadang kita tak tahu tu kan. Dalam keadaan kita memang tak ada kemampuan. Allah tahu. Kita semaksimal. Memang kita bagi banyak itu dan memang hidup penuh dengan salah faham. Kan? Jadi maknanya asalkan kita tahu niat kita ikhlas dan maksudnya maknanya Allah bantu, sebenarnya Allah bantu segala kehidupan kita. InsyaAllah. So usaha semaksimal mungkin. Baik. Yang tak mampu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bincang elok-elok dengan mak ayah kita, cerita yang sebenarnya, masya-Allah, jangan biar miscommunication lah bahasa Inggerisnya begitu Ustaz, insya-Allah. Banyak lagi yang akan kita bicarakan dalam topik hulurkan bantuan. Kita berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik hulurkan bantuan dalam pengajian ibadat kita. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak mengajak lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook sahabat kita yang bertanya, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah doa juga dianggap sebagai satu bentuk ujian jika ia melibatkan saudara se-Islam yang ditimpa kesusahan seperti mana di Palestin dan Syria? Mungkin ada yang beranggapan benarkah dengan doa sahaja mampu meringankan beban yang ditanggung oleh mereka? Hakikatnya Rasulullah SAW sendiri pun pernah melakukan perkara yang sama seandainya baginda SAW tidak mampu membantu daripada segi kudratnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah tabarakallah untuk saudara kita Ustaz di luar sana. Ada dua soalan di sini. Yang pertama sekali, adakah doa dikira sebagai satu sedekah? Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita bacakan di awal, iaitu kalimatun thayyibah, sedekah. Mana perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Di antara perkataan-perkataan baik adalah perkataan-perkataan yang kita memberi semangat pada orang. Antaranya adalah doa. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, maknanya doa juga adalah sebahagian daripada sedekah. Soalan yang kedua adalah bagaimana keadaan, adakah doa ni maknanya boleh mengangkat kesusahan seseorang itu? Okey. Kesan daripada doa ada dua keadaan. Okey, ada dua benda yang Allah akan bagi pada doa. Yang pertamanya, Allah boleh bagi secara langsung. Dia panggil wahbiyah. Bukan wahabi wahabi bahasa lain Wahbiyah ni Allah Al-Wahhab. Allah bagi secara langsung. Contohnya secara ajaib dah kita katakan, ya Allah Tuanku, aku susah sangat ya Allah. Tiba-tiba Allah datangkan terus orang yang bantu kita. Secara wahbiyah, secara langsung Allah bagi. Yang keduanya kadang-kadang kita tak nampak macam, ya Allah tolong ya Allah, kenapa tak ada orang datang ni? Tapi Allah bukakan jalan yang maknanya jalan keluar bagi masalah tu. Maksudnya dia tak datang langsung tapi terbuka jalan. Sini. Betul, kadang-kadang kalau orang sakit dan ya Allah biar aku kesihatan ya Allah. Kadang-kadang esok terus segar, sihat dah. Ada yang kadang-kadang tak sihat tapi datang satu orang ziarah, senang je ni. Pergi sana tu orang tu dia pandai apa dia ikhtiar ni kan. Maknanya datang dibukakan jalan. Dilorongkan tu. Sebab itu jangan pernah kecewa dengan doa sama ada untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Kita ada anak contohnya. Anak kita rasa memeningkan kepala kita contohnya. Kita teruskan berdoa. Jadi maknanya kadang-kadang pling
terus maksudnya baik terus. Allah Ataupun diberi orang jumpa jodoh yang baik, suami dia pun bimbing dia contohnya kan. Ataupun kawan-kawan dia tu bimbing, atau dia dapat guru yang bagus bimbing dia. Maknanya doa diri kita pertama dia adalah sedekah juga. Yang keduanya memang dia pengangkat kepada kepada takdir-takdir yang tak baik. Dan benda-benda kesusahan dan sebagainya kan. Allahuakbar. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, saya kira tibalah masanya Ustaz untuk kita bersama seorang lagi tetamu istimewa kita menerusi sidang video, iaitu Tuan Haji Syamsuddin. Sebagaimana kita wawarkan, beliau merupakan seorang sukarelawan kebajikan dan dakwah yang banyak turun ke lapangan untuk membantu masyarakat, dan juga merupakan seorang pengerusi Ma'had Tahfiz di Kemboja. Telah pun berada bersama dengan kita menerusi sidang video ketika ini. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji. Alhamdulillah, apa khabar Tuan Haji? Masya Allah, tabarakallah. Ceria wajahnya, Masya Allah. Dan mungkin sebagai kita kata permulaan kepada apa yang kita minta Tuan Haji kongsikanlah dengan para penonton channel Ustaz pada pagi ini bersamaan dengan tema perbincangan topik kita pada pagi ini tentang hulurkan bantuan. Dan faktor Tuan Haji yang mendorong untuk sentiasa ringan hati membantu mereka melakukan kerja-kerja kebajikan, sukarelawan dan juga bantuan-bantuan kepada masyarakat dan juga ummah. Sedikit perkongsian. Tuan Haji, sila unmute-kan suara Tuan Haji. Macam tak jelas sikit. Sila tekan butang. Unmute-kan suara Tuan Haji, insya-Allah. Okey, ya, baik, alhamdulillah. Sekarang okay, dengan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Ustaz yang saya muliakan serta kru TV9 Tanyalah Ustaz yang lekat di hati saya dan hati keluarga saya dulu, kini dan selama-lamanya, insya-Allah. Baik, pertanyaan yang pertama yang Dai tanyakan tadi. Kita sedia maklum, apabila saya dilahirkan dulu, saya mempunyai seorang ayah dan ibu. Ibu saya mempunyai seorang ayah dan ibu juga. Pendidikan awal itu dari kecil, ibu dan ayah saya menerapkan be good to everybody, ya. Dan Allahyarham ayahanda datuk saya sendiri daripada kecil membawa saya ke masjid, ke surau. Dia bukan suruh saya solat, dia suruh saya kemas, bantu dia setakat dia mampu masa itu umur 9-10 tahun. Dan asbab inilah saya rasa penerapan nilai-nilai rasa ihsan pada manusia. Dan yang keduanya, batang tubuh saya ini bukan hak milik mutlak saya, bukan hak milik mutlak isteri dan anak saya. Ini milik Allah SWT. Dan batang tubuh ini kita gunakan untuk masyarakat sejagat. It doesn't matter dalam negeri, luar negara, orang Islam, non-Muslim. Sebab kita tak tahu setitik mana kebajikan yang kita lakukan itu ada manfaat untuk kita. Ya. Jadi sebab itulah saya kalau terjumpa ataupun nampak benda-benda, bangun pagi kadang-kadang, what can we do? Apa kita nak buat untuk membantu ummah? Ya. Jadi inilah sentuhan-sentuhan yang Allah bagi pada saya, ya, menjadikan saya sebegini rupa lah, dan juga sokongan kawan-kawan dan sahabat handai, isteri, keluarga dan anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Satu perkongsian yang saya kira cukup menarik dan menyentuh jiwa. Pendidikan melalui tauladan, saya kira Tuan Haji itu boleh diumpamakan seperti itu. Dan mungkin sebagai soalan yang kedua, dari sudut kepuasan dan juga perasaan Tuan Haji ketika mana menyertai misi-misi kebajikan dan sukarelawan ini, mungkin boleh kongsikan, insya-Allah. Ya, dia macam gini, ya. Kalau kita dididik hidup berjemaah, Islam mengajak kita hidup berjemaah. Ya. Solat kita ada imam. Kita ada, sebelum ada imam kita ada Tuan Bilal. Di belakang ada jemaah. Jadi kalau kita tengok hidup berjemaah ni kita implementationkan ataupun implementasikan di luar, pasti kita akan ada satu sifat kasih sayang dan ihsan. Ya. Kalau saya tengokkan daripada sudut kepuasan, pertama-tama kalinya kalau kita tengok keadaan kita tidur di rumah, ada katil yang mewah, ya.
ada kipas, ada plug aircon. Kadang-kadang fitrah manusia ni tak pernah puas. Dah ada aircon nak buka kipas lagi. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Tapi kalau kita imbas kembali orang yang lebih susah pada kita, inilah yang menyentuh hati kecil saya di dalam. Inilah yang menyentuh isteri saya dan keluarga saya, membantu. Ya. Jadi kalau imbas balik macam 2014 keadaan banjir di Kelantan. This is the worst yang pernah saya tengok. Ya. Yeah. Kumpulan kami ini dipanggil Ground Zero yang diterajui oleh seorang manusia yang setakat ini yang saya jumpa, one of the greatest men in Malaysia ataupun hebat dunia dan akhirat, itu Datuk Seri Syed Zanab. Dia mengetuai ataupun bersama kami. Ya. Kita pergi di Kelantan, kita tengok banjir, kita sampai pukul 7 pagi tak ada apa. Masa tu saya sebagai orang tukar bawa duit pergi sana. Saya ada duit puluhan ribu dalam beg, tapi tak ada nilai. Nilai masa itu kita gunakan fikiran, tengok apa Allah bagi dan apa Allah nak kita buat. So, smart management is very, very important masa kita menguruskan banjir. Kita baca sikit disaster management, macam mana kita nak lakukan dia. Jadi, urutan daripada itu, kita dapat membina 21 biji buah rumah. Kalau di KL ni, saya rasa rumah tu harga 300,000 Ustaz. Allahu Akbar, insya-Allah. Kita buat untuk orang miskin di sana. Jadi apabila kita bagi dia makan, kita susun atur pembagian makan, kita buat sistem perparitan, kita buat sistem air bersih. Jadi apabila kita beramai ni, kita gunakan expertise masing-masing. Kita tak boleh bergerak seorang. Macam contoh, semalam saya baru balik daripada, saya malam tadi pun sampai daripada Chenor. Kita bantu banjir. Ini misi yang ke-8 saya pergi. Ya. Kita terjumpa ramai-ramai orang. Misi yang pertama kita hantar makanan. Ya. Kita nak rescue hari itu sebab kalau kita tengok, Allah dah kata dah, aku nak ambil daripada umatku apa benda pun sekelip mata. Aku nak bagi pun sekelip mata. Tapi kalau kita tengok banjir di Pahang yang lepas ini, Allah ambil. Dinding dan tingkap yang Allah tak ambil. InsyaAllah. Pakaian, bajuan, kereta yang kita sayang, tiada apa yang tinggal selai sepinggang. Bila kita sampai, kita bukan hantar emas, kita bukan hantar belian. Tapi apa yang kita hantar, datangnya kawan-kawan kami naluri, asalnya kita nak bawa bantuan tu RM2,000 saja, RM3,000. End of the day, networking jemaah kita ini, kita bawa RM20,000 the first trip. Allahu Akbar. Jadi apabila kita bagi pada Muslim, non-Muslim, kita tak kira siapa. Bila buat bantuan ini, yang pertama, there is no discrimination. Hati kita tulus ikhlas dan sebab apa? Allah dan malaikat memerhatikan sejak kita keluar rumah sampai kita hantar bantuan. Jadi di situlah letaknya kepuasan, kita bagi orang beras, kita bagi orang dapur. Ya. Dan akhir sekali di Chenor, saya jumpa satu pondok pengajian Pak Kop nama dia di Chenor itu, di mana banyaknya tempat wali-wali. Saya amat tersentuh sangat dalam keadaan yang daif. Keadaan susah, tak ada siapa nak tolong. Ada orang datang tapi touch and go, you know. Hantar letak barang tinggal walhal, tak ada siapa nak kemaskan. Jadi kumpulan kami bersama Datuk Seri Syed Zanab, kita bincang dengan sahabat kita, saudara Anwar, saudara Zafari, semua. Kita hantar bantuan. Ya, sampai sekarang kita masih lagi meneruskan bantuan untuk membersihkan. Ya. InsyaAllah. Baik Tuan Haji, kalau kita berbicara dari sudut kemampuan, kan mungkin dari sudut yang berbeza kemampuan kita itu, dan mungkin sebagai soalan penutup yang ketiga Tuan Haji, untuk melatih diri kita untuk sentiasa rajin membantu dan juga menolong mereka yang susah ni, walaupun kita kurang kemampuan dari sudut kewangan, mungkin dari sudut aspek yang lain, mungkin ada pandangan dan juga nasihat daripada Tuan Haji sebagai orang yang dah lama ni turun ke lapangan membantu masyarakat, sedikit insya-Allah. Baik, kalau kita tengok dari sudut kewangan, back against orang, kita nak bersedekah ni, jangan tunggu kita kaya dulu. Allahu Akbar, insya-Allah. Kalau kita tunggu kaya sampai mati, kita akan, sebab manusia ada sifat tamak. The more you have money, the lagi banyak dia nak simpan. Jadi apa yang kita buat? Kita adakan networking. Kita bersama-sama mencari keuangan.
Dan amalkan di rumah, kita simpan tabung. Ya. Kita letakkan tabung, letak duit setiap hari, mendidik hati ni. Setiap tabung sebelum solat subuh, sebelum pergi ke surau atau masjid, kita masuk duit RM1 ke duit, tak perlu banyak. Masa tu kita bangun, orang tak tahu. Isteri sebelah pun tak tahu kita masuk duit dalam tabung berapa banyak. Dan apabila ada networking daripada sahabat-sahabat kita, ya, kita macam andainya kita nak buat kerja wiring, madrasah di Cenour ni, habis semua. So kita ada sahabat-sahabat macam Tuan Imam kita. Imam ini, dia imam dan dia juga electrician. Jadi bila kita pergi, kita dapat belajar. Kita duduk di surau, dia subuh, dia jadi imam kita. Lepas jadi imam, kita tukar uniform ataupun tukar kulit kita to be kadam di luar itu, bersihkan lumpur. Saya terpegang satu kata-kata daripada Tuan Guru saya di sana, Tuan Guru Pak Kop. Dia menceritakan satu hamba Allah ni, orang, kalau kita tengok, zahir dia gila, macam orang gila. Satu hamba Allah sudah lalu, nampak sahabatnya, hamba Allah ni nak pergi cuci rumah orang-orang kena banjir ni. Tapi dia beli makanan, dia wakil untuk jaga logistik makanan, petugas-petugas ni. Dia berhenti nak bagi orang itu. Dia tanya, orang yang dia nampaknya macam gila tanya, adik nak pergi mana? Saya nak pergi cuci rumah-rumah mangsa banjir. Sebelum adik cuci rumah mangsa, cuci hati adik dulu, kata dia. Jadi ini amat mendalamnya. Ilmu kita dapat, muhasabah diri kita dapat. Duit yang sebenarnya, you start it kejujuran. Kita ada kumpulan-kumpulan yang ikhlas dan jujur, ada accounting. Dan setakat ini kita dah mengutip hampir RM200,000 dalam masa tak sampai 1 bulan kerjasama kita punya pengurusi Ground Zero kita tadi, Datuk Sri Said Zainal ini, dia kita bekerjasama dan kita dapat. Dan yang mustahaknya, kita mesti ada pengorbanan. Iman dan Islam ni dia tidak datang menggolek. InsyaAllah. Ataupun dia tidak datang macam air terjun pada diri, melainkan kita ada pengorbanan yang ikhlas untuk menjayakan sesuatu. Apa baik kita hidup dalam bumi Allah ini. Ya. Jadi yang saya rasakan, sedikit impak itu, hubungan ataupun sedekah kita ataupun amalan kita itu, mungkin orang mungkin apa yang dikatakan kita nampak sedikit, tapi orang yang menerima tu subhanallah. Pernah satu kali kita pergi hantar orang bagi makan di Geladangan, apa makcik tu kata, cakap dengan saya, terima kasih Tuan Haji. Allahuakbar, insya-Allah. Dah 3 hari saya baru dapat makan nasi panas. Allah. Subhanallah, Ustaz. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana, para penonton, insya-Allah, tanyalah Ustaz di 9 TV3 yang berada di Brunei, border Indonesia, Thailand dan semua tu. Baik. Kalau inginkan apa yang kita buat, InsyaAllah, memerlukan apa, boleh hubungi saya dan boleh kita share. Ya. Orang kata sharing is caring. Ya. Jadi baik, Tuan Haji. terutama saya juga mengucapkan ribuan terima kasih pada sahabat saya yang bersama bertengkur lama, saudara Anwar Zafari, ya, Haji Kamarudin. This is the core people. Ya, saudara Fendi. Ya. Saya rasa itulah sedikit yang ada pada diri yang daif ini. Semoga kita mendapat rahmat dan barakah Allah, memberi kekuatan pada saya. Amin, insya-Allah. Lagi banyak kita hamburkan diri ini abdikan kepada Allah. Umur saya dah dapat series dah dai. Ya, masya-Allah. Tapi kita ada kekuatan selagi kerja baik ini kita lakukan. Terima kasih banyak Tuan Haji. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia antara satu perkara yang dikongsikan yang saya kira cukup menarik, dan banyak lagi yang akan kita kongsikan sebagaimana Ustaz dan juga sidang penonton. Kita akan sambung selepas ini. Kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung di TV9 untuk lanjutan 30 minit. Terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara pada pagi ini dalam topik ibadat, hulurkan bantuan. Hulurkan bantuan. Dan insyaAllah kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, dan banyak telah pun kita kongsikan seperti tadi sebagaimana kita saksikan sidang video kita lakukan bersama Tuan Haji Samsudin, salah seorang aktivis. Banyak yang telah pun dibicarakan. Mungkin ada cabaran-cabaran tertentu Ustaz, yang mungkin Ustaz sendiri pun salah seorang yang aktif juga di lapangan. Mungkin cabarannya sedikit berbeza ataupun risikonya Ustaz. Mungkin sedikit perkongsian daripada Ustaz. Okey. Sebenarnya kita melihat kadang-kadang orang buat kebajikan ni macam contoh Tuan Haji tadi, Yeah. siapa saja di luar, kita nampak indahnya macam bestnya dapat memberi, dapat maknanya pergi jalan, dapat sudut bantu orang, dapat tengok keadaan susah yang menyentuh hati kan. Tapi sebenarnya cabaran tetap ada. Betul. Jadi maknanya kadang-kadang nak membuat sesuatu bantuan ni orang salah anggap. Kan kadang-kadang contohnya saya nak merujuk kepada bantuan yang orang buat secara rumah kebajikan. So rumah kebajikan ni orang buat dia dan ada komitmen. Contoh rumah orang tua-tua dia orang buat, rumah orang sakit, rumah anak yatim dan sebagainya. Jadi maknanya cabaran dia kadang-kadang rasa bersendirian, melangkah keseorangan, macam tak ada orang nak bantu dan sebagainya. Itu perasaan-perasaan yang biasa. Lebih-lebih lagi nanti maknanya gangguan-gangguan hati. Kenapa aku nak buat, kenapa tak apa semua. Kan? Saya nak kongsikan sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu hari saya ada menjaga rumah HIV Muslim sebelum tahun 2009. Tak ada rumah HIV Muslim, jadi mereka duduk di gereja-gereja. So kita ambil fight, kita keluarkan, dengan izin Allah, alhamdulillah kita dapat keluarkan. Jadi 2009. Jadi kadang-kadang memang disusahkan, rasa keseorangan dan sebagainya. Jadi saya pun bawa orang pergi Palestin. Satu hari itu saya bawa rombongan pergi Palestin. Saya jumpa satu orang syekh ataupun tuan guru dekat Jerusalem. Maksudnya kita berbual, maknanya mengenai rumah kebajikan dan sebagainya. Jadi tu hari saya kata pada syekh, saya kata saya ni ada buat rumah HIV Muslim dan saya macam rasa macam tak nak lah, tapi diorang ni keluar dari gereja, saya memang nak buat tapi saya macam penat sangat. Dia tanya satu soalannya. Dia kata, pertama aku nak tanya ke satu soalan, siapa suruh kau buat? Siapa suruh kau buat? Adakah jiran kau suruh ke, mak ayah kau suruh, siapa suruh buat? Saya kata tak ada siapa-siapa suruh buat. Saya kata saya nak buat sendiri. Kalau kau nak buat sendiri dan kau tengah susah sekarang, padanlah muka kau. Kita nak mengadu, padanlah muka kau. Saya kata, oi, Syekh, kenapa macam tu kan? Ya, tak ada siapa suruh buat kan? So kau susah, maknanya kenapa kau nak, maksudnya nak rasa down? Sebab tak ada siapa suruh pun. Rasa ralat. Tak ada siapa suruh pun. Lain kalau ada orang suruh kau terpaksa, tak ada siapa suruh. Soalan kedua dia tanya, kenapa kau buat? Tadi siapa buat? Kenapa kau buat? Dia kata, okey, aku buat kerana Allah lah. Kalau kau buat kerana Allah, maka Allah lah yang akan membantu. Allahu Akbar. InsyaAllah. Sejak daripada hari itu, dengan izin Allah, saya tak pernah mengeluh. Walaupun mengendalikan rumah kebajikan yang memang cabaran dia berbagai-bagai. Saya terlibat dengan rumah kebajikan Negeri Selangor. Kerana meeting dengan pengasas rumah kebajikan Negeri Selangor. Kita tengok kadang memang macam-macam orang susah, orang mengendalikan rumah kebajikan ni. Kan? Maknanya kalau meeting tu kadang susah. Jadi kalau diminta untuk berucap, saya akan bawakan cerita ini. Saya kata, siapa suruh buat? Tak ada siapa? Padanlah muka. Sifat manusia tu cakap. Modal yang sama digunakan. Masya-Allah. Tak ada siapa suruh buat. Kalau kita susah, maknanya itu asam garam perjuangan. Betul. Kan? Jadi saya kata, siapa yang suruh kita buat? Kenapa kita buat? Kerana Allah. Allah akan bantu. Allahu Akbar. Jadi maknanya memang cabaran dia ada. Baliklah pada Allah kan. Sebab bila Allah nak membantu, Allah akan bantu kan. Dan memang takkan ada benda mudah. Bila kita sebut syurga saja, maksudnya tak mudah benda itu. Tapi benda tak mudah itu kita kena buat kerana itulah mahar kepada syurga. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Tu antara sedikit perkongsian dan juga pengalaman yang bagi Ustaz. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini, Cik Ilyas Abu Bakar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan tuan soalannya. Ya, sihat kan? Dan Anas dan juga Muhammad Alhamdulillah Abdullah ya. Para sihat ya. Soalan saya dua soalan saya gabungkan dua-duanya sekali. Pertama, boleh tak kita gunakan ungkapan ini
sedekah ataupun hadiah ikhlas daripada saya. Yang kedua, boleh tak kita bertawasul di atas sesuatu kebaikan ataupun sedekah atau apa-apa bantuan yang kita lakukan dalam keadaan kesempitan, kita meminta doa kita dimakbulkan dengan bertawasul akan kebaikan. Contohnya kita mengalami penyakit, dia minta Allah kabulkan. Ada kita boleh dengar ada setengah pendapat kata bertawasul atas kebaikan dia akan dimakbulkan. Itu saja soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi ni ikhlas. Contohnya kan, saya bagi ni ikhlas. Mana kita keluarkan, kita zahirkan ucapan dengan melalui ucapan. Dan yang kedua, kita bertawasul, bersandarkan dengan amalan sedekah dan juga bantuan yang kita berikan untuk hajat-hajat yang tertentu. Mungkin sedikit penjelasan. Okey. Saya nak cerita untuk menjawab soalan ni, kita kena kongsikan dulu kita panggil seni ikhlas. Ya. Okey, seni ikhlas yang pertama, ikhlas tak menafikan hak. Ikhlas tak menafikan hak. So, maksudnya, okey, katakanlah dai khidmat dekat satu masjid. Ya. Dai kata, saya ikhlas. Saya tak nak satu sen pun, saya ikhlas. Ikhlas tak menafikan hak. Walaupun dai khidmat secara ikhlas, tak nak satu sen pun, ke masjid, kena fikirkan, okey, bagi duit minyak ke, duit makan ke apa ada semua. Peruntukan tu ada peruntukan. Kalau betul-betul dai tak nak, dai akan sedekah balik ke masjid. Ikhlas tak nafikan hak. Kadang-kadang kita tengok isteri kita tolong jaga mak mertua dia, mana mak kita dan sebagainya. Dia ikhlas tak nafikan hak. Belikanlah hadiah untuk dia. So ikhlas tak nafikan hak. Itu seni ikhlas pertama. Yang keduanya, ikhlas tak semestinya langsung tak boleh sebut. Bukan bermaksud ikhlas langsung tak boleh sebut. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, aku satu hari, kata Nabi, aku beristighfar 70 kali. Ui, Nabi sebut, takkan Nabi tak ikhlas? Tak. Ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh sebut. Maknanya boleh sebut untuk iktibar. Seni ikhlas yang ketiga, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh tunjuk. Dalam hadis Nabi ada ceritakan bagaimana satu orang dia bersedekah dan ditunjukkan sedekah itu. Kan? Untuk apa? Untuk orang ambil iktibar. Maknanya sedekah, seni ikhlas yang ketiga bukan maksud langsung tak boleh tunjuk. Okey? Jadi maknanya kita sebut, saya beri ni, saya ikhlas. Awak sebut ikhlas, awak tak ikhlas ni. Itu cara masing-masing kan. Yang penting ikhlas tu hati. Jangan menilai orang lain. Menilai orang lain. Yang keduanya, tawassul kepada kebaikan yang telah kita buat. Okey. Ada dua cara untuk kita maknanya berdoa secara serius. Dua cara. Ni doa secara serius yang memang kita macam, ya Allah, aku tak ada siapa-siapa lah Tuhan, tolonglah. Dua cara. Yang pertama dengan jalan nazar. Nazar ni kita janjikan kebaikan yang kita nak buat. Contoh macam, ya Allah, kalau dia kata kau permudahkan urusan aku bernazar, ya Allah, aku akan solat tahajud 10 rakaat. Maknanya amalan yang kita janji nak buat, nazar. Yang kedua dengan jalan tawassul. Tawassul dengan amalan ni, kita dah buat dulu amalan. Maknanya dah buat dulu amalan, kita dah kumpul amalan, jadi tiba-tiba susah, ya Allah, jika adalah keikhlasan aku buat pada aku tolong mak, ya Allah, memudahkanlah urusan aku. Maknanya dua jalan, doa secara serius dengan jalan nazar. Nazar ni kita janji nak buat ataupun kita buat dulu amalan dah. Sebab kadang-kadang ada orang yang nazar, sekali dah dapat hajat dia tak buat nazar tu. Dia tengok macam tu. Jadi bagus kita buat dulu. Sebab dalam hadis Nabi SAW pernah menceritakan bagaimana satu orang yang dia bertiga dia berjalan dekat berjalan dekat satu padang pasir. Tiba-tiba ribut padang pasir, dia masuk satu gua. Oleh kerana kuatnya ribut itu, maka gunung runtuh menutup pintu dan masing-masing bernazar dengan cara kedua tadi, iaitu dengan cara amalan telah dibuat. Bertawassul dia bertawassul dengan amalan. Maka, ya Allah Tuhanku, aku jaga mak aku Tuhan, bantulah ya Allah. Maka runtuh sikit pintu gua. Yang kemudian, ya Allah, ada orang jahat mengajak aku, perempuan ni mengajak aku berzina Tuhan, aku tak nak Tuhan, maka aku tinggalkan. Kalau aku ada keikhlasan, maka lepaskan aku. Pintu gua pun turun. Maknanya ada hadis itu maksudnya dengan jalan nazar ataupun jalan tawassul. Dua-dua tu pun boleh, tak ada masalah. Allahu akbar, masya-Allah tabarak. Saya teringat ada seorang ulama ada pernah menyebutkan, seandainya kau berdoa, kau juallah nama ibumu. Mana kata guna modal nama mak. Contohnya bila senang, ya Allah, aku nak tolong mak aku. InsyaAllah dengan jalan itu kita bertawassul dengan nama mak kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Tapi bila dah senang, jangan lupa mak pula. MasyaAllah, tabarakallah tu. Sebagaimana yang Ustaz ni sebut sebentar tadi. InsyaAllah para penonton, banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah yang Ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik ibadat, hulurkan bantuan. Hulurkan bantuan. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Dan sebagaimana yang kita banyak kongsikan Ustaz untuk topik pada pagi ini, tentang hulurkan bantuan, sama ada ikhlas ataupun tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terus berdoa, terutamanya dalam musim pandemik ni Ustaz, banyak yang memerlukan bantuan. Kita kajilah, kita tengok yang mana yang boleh kita berikan, insya-Allah sama-sama kita hulurkan bantuan, kerana mungkin hari ini hari orang lain Ustaz, esok mungkin ujian itu datang pula kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, mungkin kalau kita boleh kongsikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita bacakan. Kak Ruby Abu Bakar Ruby yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula jika yang memberi bantuan itu orang bukan Islam? Apakah diperbolehkan kita menerima apa yang diberikan itu seandainya ia berbentuk barangan mahupun wang ringgit? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Mungkin dia bimbang dari sudut sumbernya itu. Mungkin sedikit. Okey. Dari sudut fiqah ni, kalau orang memberi kepada kita, kita tidak perlu untuk kita tanya dan kaji dia. Ini benda mana ni? Tak perlu. Jika barangan itu ataupun perkara yang diberi itu benda yang halal. Maksudnya tengok halal ada apa semua, makan beras apa semua, tak payah ditanya daripada sumber mana. Macam pihak berkuasa pula tanya. Sekian masa mana dapat. Kadang-kadang secara realiti dia katakan banjir contohnya kan. Ada setengah-setengah ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri yang orang bukan Islam. Jadi kita sebagai orang Islam datang dia bagi contohnya. Kita tak usah tanya. Sudut fiqah dia tak perlu tanya pun. Kecuali kalau barangan itu barangan yang haram contohnya, kita tengok ini barang macam kenal hidung ni contoh kan. Maka tak boleh terimalah sebab itu barang yang bukan halal Okey. Ataupun kita rasa yakin bahawa sumbangan itu daripada sumber, yakin mana yakin ni mana 100% kita yakin sumber daripada yang tidak halal. Contoh katakan satu orang Islam menerima bantuan daripada syarikat judi contohnya. Memang confirm judi contohnya kan. Maka memang kita pun tahu dan memang ada logo jelas. Maka tak boleh untuk kita terima sebagai duit, terima tu duitnya untuk diri kita tak boleh. Tapi kalau macam gitu macam mana? Ambil untuk kegunaan umum boleh. Contohnya guna umum maknanya itu dalam bab mengurus wang syubhat. Kita ambil bagi masjid. Betulkan tandas masjid, buat pagar jalan ke. Maksudnya untuk kegunaan umum. Untuk diri tak boleh. Kalau confirm duit tu daripada sumber yang ataupun organisasi yang memang haram, maka kita bagi satu orang untuk mengurus masjid lah, senang nak faham. Untuk benda-benda yang umum boleh guna. Allahu Akbar. Apa yang ada di sisi kita, yang kita simpan itu akan habis. Di sisi Allah itulah kekal selama-lamanya Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan. Sebelum tu Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya pada ketika ini, iaitu Nurul Hidayah Saifuddin. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan kru tanyalah Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah cara untuk kita mendidik diri agar lebih mudah dan ikhlas dan senang untuk memberi sumbangan kepada orang lain? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara nak mendidik diri kita, nak mudah bagi bantuan kepada orang, nak motivasikan diri kita Ustaz. Terima kasih kepada pemanggil kita. Soalan yang cukup menarik seperti tadi Ustaz. Okey. Untuk mendidik diri untuk mendidik diri ada tiga jalan tiga jalan yang penting Pertama kita panggil mujahadah. Mujahadah ni kita lawan diri kita. Maknanya kita lawan bahasa berkira kita lawan, dia panggil mujahadah. Yang kedua kita panggil mujahadatun nafs, mujahadah diri. Yang kedua riyadatun nafs. Riyadatun nafs ni maknanya latihan diri. So kalau dia kata kita rasa berkira ataupun prihatin dengan duit Ada orang kadang bukan berkira, dia prihatin dengan duit kan. Setiap kali prihatin masa kita bagi. Itu riyadatun nafs. Maksudnya latih diri itu. Yang ketiga kena tarbiyah. Tarbiyah ni orang lain kena ingatkan. So mujahadah, riyadah dan juga tarbiyah.
Tarbiyah ni orang lain kena ingatkan kepada kita. Kadang-kadang kita sendiri kita nak mujahadah, kita tak kuat. Orang lain tarbiyah, orang bagi motivasi, ingat, dengar, tanyalah ustaz, wah semangat hari ni, kembang-kembang hidung, hari ni bagi. Besok iman tu Yazid Mayangkus kan. Tinggi, lama tak dengar tanyalah ustaz, turun. Contoh kata dengan kuliah lah kan, turun. Maka dengar balik, naik balik. Itu dipanggil tarbiyah. Tarbiyah daripada orang lain, mujahadah dan riadah daripada diri kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, ada juga yang bertanya Ustaz, terkadang bila kita nak berikan tu, kata apa, ada sedikit perasaan kata tak naklah bagi yang baru, bagi yang dah tak nak pakai. Yang jadi benda lebihan-lebihan dan sebagainya. Jadi status pemberian atau pembantuan kita itu adakah diterima Ustaz sedikit? Okey, sedekah ni dia banyak kaedah lah. Kan? Yang paling afdal ni yang paling terbaik lah kan. Yang paling terbaik yang masih kita sayang, yang masih bagus lagi, itu paling terbaik. Maksudnya kalau dia kata baju kita sayang masih bagus lagi, kita bagi. Ada juga kadang-kadang dah tak muat lah, dah buruk, dah lusuh, daripada tak ada nak buang saja, baiklah sedekah. Maknanya boleh juga dikira sedekah. Tapi tidaklah setinggi atau seafdal barang yang lagi bagus, yang masih kita sayang, yang masih kita tahu ni masih kita boleh guna, kita sedekahkan. Maksudnya juga sebagian sedekah, tapi dia punya dipanggil kedudukan ataupun martabat sedekah tu. Kadang-kadang bila kita nak buang tu rasa sayang, baik kita manfaatkan. Sebagaimana saya tengok baru-baru ni sahabat saya, dia beliau menghantarkan bantuan dari sudut pakaian yang bahkan pakaian sekolah yang lama pun diterima untuk dihantar kerana mereka di sana musim sejuk Ustaz, di Syria dan sebagainya. Jadi benda-benda sebegini kita rasa perlu kita raikan Ustaz, insya-Allah. Dan berikutnya sidang penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita raikan lagi pemanggil kita yang telah pun berada bersama kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan soalannya. Puan Siti Rohani, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya biar tahu tidak keliru lah. Kita ni berjiran dengan seseorang tua lah. Orang tua tu ada anak tapi dia jauh-jauh. Jadi kita sebagai jiran yang terdekat, kita ni selalu menjenguk, menghulur bantuan apa yang diperlukan. Apakah ini dikira satu sedekah ibadah? Sebab kita tak mengharap balasan pun, dan tidak mengharapkan pahala, tapi kita hanya simpati. Apakah ini dapat juga kita pahala Ustaz? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik daripada Puan Siti Rohani dari Banting yang bertanya. Yalah, kadang ni mungkin saudaranya, anaknya di kejauhan. Jadi kita ni mungkin soalan mewakili jiran yang prihatin. Kadang kita tengok sakit, demam orang tu, kitalah yang memberi bantuan. Adakah ini juga dikira sebagai bantuan yang diperlukan Ustaz? Berdasarkan hadis yang kita bacakan di awal tadi, iaitu kamu menolong wa tu'inu rajul. Seseorang itu menolong untuk maknanya dalam hadis ni secara literal ya, tolong naik angkat barang, tolong maksudnya naikkan atas kenderaan, juga dikira sedekah. Maka kita membantu jiran, mungkin demam dia, sakit dia, kita ziarah dan sebagainya, juga dikira sedekah. Walaupun dengan kata-kata yang baik. Sabarlah ya nenek sabar ya. Kata-kata yang baik, motivasi nenek tu kan, maksudnya sehat dia balik, itu juga dikirakan sedekah. Dan saya lebih nak manjangkan lagi, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepekaan kita kepada kesusahan orang sekeliling merupakan satu benda yang sangat baik. Sampai dalam hadis Nabi sebut, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengendahkan urusan saudara-saudara muslim dia bukan di kalangan orang mereka, di kalangan mereka. Nak cerita di sini, Nabi suruh kita bina kepekaan kepada kesusahan orang sekeliling kita. Peka Ustaz, peka dan prihatin, masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, sudah tak sedar kita dah pun berada di minit-minit terakhir rancangan kita Tanya Ustaz pada pagi ini. Kurang lebih Ustaz, menuju 2 jam kita berada dalam samudera ilmu. Banyak yang telah pun kita kongsikan kepada para penonton pada pagi ini sebagai orang kata apa, rumusan ataupun pelantinan kita sepanjang kita berkongsi pada pagi ini. Apa yang mungkin kata-kata terakhir kepada yang daripada yang bagi Ustaz kepada para penonton kita pada pagi ini Ustaz? Okey, satu benda lah yang saya nak ulang-ulangkan ya. Benda yang kita simpan, benda itu bukan milik kita. Allah. Benda yang kita beri itulah milik kita. Okey. Katakan Dai katakan sekarang ni saya ada 100 beg. Saya ada 100 beg sekarang ni kan. Saya dengan 2 tangan saya takkan mampu untuk bawa 100 beg ke kereta saya. Betul.
Jadi saya katakan dai boleh tak tolong angkat beg ni. Okay, siapa kru-kru boleh tak tolong angkat. Ajak ramai kan. So angkat beg. Jadi semua tolong angkat beg saya pergi ke kereta saya. Oleh kerana beg ni beg saya, sampai di kereta semua beg tu akan dapat dekat saya balik. Betul. Orang tolong angkat saja. Orang semua akan beg tu dapat kat saya balik. Okey. Sama juga dengan harta kita. Kita nak bawa seorang-seorang ke akhirat, kita tak mampu. Betul. Kita minta tolong orang, tolong bawakan. Mana orang itu? Rumah anak yatim, sedekah madrasah, masjid, orang susah, orang banjir, orang sakit. Mereka tu semua sebenarnya tolong bawakan kita punya amalan. Oleh kerana harta ataupun duit kita tu maknanya milik kita, dekat akhirat dia akan pulang balik pada kita. Sebab itu kita jangan pernah rasa rugi untuk bersedekah. Sebenarnya dia tolong bawa ke akhirat harta kita tu. Jadi kadang-kadang ada orang kata, aku bagi dah, aku kurang. Tak, dia tolong bawa. Sebab itu tu duit kita, Allah rezeki kat kita sedekah, dia akan pulang balik kat kita besok. Dan ke akhirat besok kita tahu, tak sangka banyak pula amalan, Masya Allah. Dan bayangkan, kata kita sedekah satu orang. Orang tu beli baju, dia beli telekong. Telekong tu dia buat sembahyang. Banyak cambah Quran pahala kita tu. Kita sedekahkan, katakan satu benda. Orang tu boleh wakaf dan sebagainya. Digunakan wakaf tu tetap mengalir pada kita tu. Jadi maksudnya jangan kita rasa susah untuk bersedekah. Benda yang kita beri itulah milik kita. Benda kita simpan itu bukan milik kita. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan habis, di sisi Allah itulah kekal selama-lamanya. Dan terakhir Ustaz, minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amin Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan soleha, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Amin. Permudahkanlah orang yang mempunyai hajat di kalangan kami, ya Allah. Berikan kesembuhan orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Berikan bantuan kepada apa yang kami usahakan, ya Allah. Datangkanlah orang-orang yang membantu usaha kami, ya Allah. Sentiasalah berikan keikhlasan kepada kami, ya Allah, dan berikanlah kebaikan-Mu di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz dan juga sidang penonton. Esok sebagaimana biasa kita akan kembali dalam channel Ustaz bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel yang membagi Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang dengan topik pengajian hadis keredaan ibu dan ayah. Semestinya dalam tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru pada esok hari. Saudara jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.